Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ustaz Jeff, dalam siri Jom Dekati Quran sempena kempen Indahnya Ramadan. Pada kali ini, kita berada di juzuk yang ke-7 yang di dalamnya terdapat surah Al-Ma'idah dari ayat 83 hingga akhir dan surah Al-An'am ayat yang pertama hingga 110. Mengenai surah Al-An'am ini yang bermaksud binatang ternak, ia mengandungi 165 ayat dan pada juzuk yang ke-7 ini sehingga ayat ke-110. Surah ini adalah surah Makkiyah yang bertemakan akidah. Surah ini mengandungi dalil-dalil tentang tauhid, keadilan, kenabian, balasan di akhirat dan menolak dakwaan pihak-pihak yang menyesatkan. Pada ayat ke-136 menerangkan bagaimana datangnya surah Al-An'am ini kerana kepercayaan khurafat kaum musyrikin Mekah ketika itu terhadap binatang-binatang ternak mereka. Surah ini juga diturunkan sekaligus pada satu malam dengan diiringi oleh 70,000 para malaikat seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Pada juzuk yang ke-7 ini, saya ingin memetik ayat ke-100 daripada surah Al-Ma'idah. Ayat ini mengarahkan kepada Nabi SAW supaya menyebut dengan terang dan jelas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hati kamu. Ya, keburukan dan kebatilan selamanya tidak akan sama dengan kebaikan dan kebenaran. Walau a'jabaka kasratul khabith. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hati kamu. Ya, walaupun keburukan, kebatilan dan kemaksiatan itu nampak menarik, ada manfaat, cantik dan ramai orang yang melakukannya, kerana ia tetap selamanya tidak akan sama dengan kebaikan. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Pada hari ini kita melihat banyaknya projek-projek normalisasi semakin membiak agar masyarakat merasakan segala perkara-perkara buruk di sisi agama adalah benda yang baik dan benar. Seperti contoh, melihat aurat. Apa kata mereka? Tak payah tengok TV, tak payah keluar shopping, duduk rumah aja, duduk dalam gua kalau tak nak tengok aurat. Kemudian yang mengumpat pula, dia kata apa? Aku cakap benda betul apa? Untuk membenarkan umpatan-umpatan mereka. Yang memfitnah pula, apa kata mereka? Aku cakap je, mana tahu betul, kan? Jadi seolah-olah macam memfitnah tu sesuatu yang dibolehkan. Contoh lagi, perempuan menjadi model. Apa kata mereka? Biasalah, untuk marketing. Contoh yang lain lagi, mengangkat kafir dan juga menghina orang Muslim. Alasan mereka, orang kafir lebih telus, orang Muslim korupsi. Contoh, pertahankan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Alah, kubur masing-masing. Mak bapak aku pun tak pernah nak kata apa, kau nak sibuk apa. Contoh yang lain lagi, LGBT, pelacuran. Alasan mereka, ini hak asasi manusia, jangan diskriminasi pekerjaan tersebut. Contoh yang lain lagi, membela anjing tanpa sebab. Apa kata mereka? Kita nak tunjuk bahawa Islam ni tak benci kepada binatang. Contoh yang lain lagi, seks dan berzina selamat kononnya. Kata mereka, yang penting tak mengandung. Yang penting sama-sama suka. Sidang penonton sekalian, saya ingin mengajak agar kita terus mendalami ilmu-ilmu agama yang benar. Berwaspada dengan agenda-agenda yang ingin memesongkan kefahaman Islam yang sebenar. Seperti liberalisme, pluralisme, ajaran-ajaran sesat dan juga yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan sentiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.